السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrulillah, segala pujian kesyukuran bagi Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur bagi memahami surah Al-Fatihah berdasar kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku boleh merujuk kepada halaman 106 dan 110. InsyaAllah hari ini kita sambung, masih lagi kita mengupas ayat kedua dari surah Al-Fatihah, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian kesyukuran itu wajib bagi Allah, Rabb sekalian alam. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung. Semalam saya telah menyebut tentang bagaimana Allah menjelaskan bahawa dialah Rabb kepada seluruh alam ini. Jadi sebagai Rabb, Allah wajib disyukuri dengan memujinya. Jadi itulah maka kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi sebab itulah disebut itu bahawa kita memuji pujian kesyukuran itu bagi Allah kerana Allah itu Rabb. Rabb kepada seluruh alam. Dan konsep rububiyah itu semalam telah pun dijelaskan. Pagi ini insyaAllah kita sambung. Mari kita sama-sama melihat surah 5 ayat 73. Surah Al-Ma'idah ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Laqad. Jadi dalam bahasa Arab, laqad ini dipanggil kalimah taukid. Dia ada dua. Mana kalimah penekanan, mana ditekankan. La satu, qad satu. Jadi dua harf tadi digabungkan. Menunjukkan betapa kuatnya bahawa ayat ini Allah nak tegaskan sungguh-sungguh. La qad, benar-benar pasti. Maksud dia begitu. La qad. La itu pun dah dipanggil salah satu daripada harfun taukid. Kemudian qad itu satu lagi. Jadi dua digabungkan sekali menjadi laqad. Dia ada dua tu tuan-tuan perempuannya. Dua harfun digabungkan. La sama qad. Maka jadilah benar-benar pasti
kafaral ladzi telah kufurlah orang-orang yang qalu mereka berkata. Maka berkata apa? Innallaha thalithu salasah. Bahawasanya Allah itu salah seorang dari yang tiga. Maknanya kelompok manusia yang mengatakan bahawa Allah itu sebahagian daripada tiga. Itu maksudnya. Mana satu daripada yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tiada ilah yang berhak disembah melainkan ilah yang Maha Esa. Wa in lam yantahu dan sekiranya mereka itu tidak berhenti dari mengatakan yang demikian, la yamassanna, benar-benarlah kami akan mana mengenakan orang-orang yang kafir itu akan azab yang pedih. Itu ancaman Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa kalimah itu Allah tegas sungguh-sungguh. Bahawa sungguh-sungguh benar-benar pasti makna telah kufur orang-orang yang mengatakan bahawa Tuhan itu satu daripada tiga Tuhan. Siapa yang mengatakan konsep Tuhan itu ada tiga dalam satu itu? Itulah dia orang-orang Nasara, orang Nasrani, yang menjadikan mengatakan bahawa Tuhan itu ada tiga dalam satu. Jadi dalam ayat ini Allah sebut, Allah tegas sungguh-sungguh. Kafir mereka itu. Jadi makna dengan ayat ini jelas Allah menafikan bahawa orang Nasrani tak boleh mengatakan bahawa agama mereka benar. Kerana apa yang mereka percaya itu bukan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dahulu adalah agama tauhid, mengesahkan Allah. Tetapi mereka telah mengubahnya setelah ratusan tahun sesudah Nabi Isa alaihissalam. Umat-umat Nasrani mencipta agama baru. Itulah agama yang menjadikan kepercayaan berasas kepada tiga dalam satu. Jadi mereka mengambil Allah tu salisu salasah. Mana Allah tu termasuk dalam tiga yang dipercaya sebagai Tuhan mereka. Termasuk Nabi Isa dan ibunya, Maryam. Allah menafikan dengan jelas. Wa ma min ilah. Tidak ada ilah illa ilahun wahidun. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah yang Esa. Semalam pun dah kita baca ayat yang tentang wa ilahukum ilahu wahid. Baqarah ayat 163. Semalam kita dah kupas bahawa ilah kamu itu Allah kata ilahun wahidun. Tengok ni.
Mari kita lihat bentuk ayat yang hari ini kita baca dengan semalam. Kita lihat 73. Di dalam ayat Baqarah malam, ayat 163, Allah menyebut satu statement. Ayat dia bentuknya satu pernyataan. Allah kata, dan sesungguhnya ilah kamu itu ialah ilahun wahid. Ilah yang maha esa. Kemudian hari ini kita baca pula satu ayat yang kelihatannya dia mulakan dengan penafian. Wa ma min ilahin. Tidak ada daripada ilah. Mana daripada sembahan itu. Illa melainkan ilahun wahid. Melainkan ilah yang maha esa. Sebab itu saya tandakan dengan garis merah. Jadi yang itu adalah penegasan Allah. Allah menegaskan tidak ada ilah. Seperti mana yang didakwa oleh orang-orang Nasrani bahawa ilah dia ada 3 dalam 1. Tidak ada. Allah nafi, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Illa melainkan hanyalah ilah itu, ilah yang maha esa, itulah Allah. Dialah saja ilah kita dan ilah kepada seluruh alam. Maka dalam lafaz hamdalah kita memuji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian kesyukuran itu adalah untuk Allah kerana Allah itulah Rabb kepada seluruh alam. Sedangkan yang lain, walaupun yang dianggap sebagai ilah oleh orang-orang kafir itu, semuanya tidak ada ciri-ciri Rabb. Ingat balik ciri Rabb, 3 yang besar ciri Rabb, mencipta, memiliki dan memerintah sekalian ciptaannya. Tidak ada. Jadi sebab itulah Allah murka sangat kepada orang-orang yang mensyirikkan dia. Jadi Allah sangat murka kepada orang-orang yang mensyirikkan dia. Jadi dalam ayat ini Allah mengancam. Allah kata, kalau mereka tidak berhenti, maknanya mereka ini orang-orang yang mensyirikkan Allah, tidak berhenti bertaubat dan kembali kepada iman kepada Allah, la yamassannal ladzina kafaru. Pastilah Allah akan mengenakan orang-orang kafir ini minhum, dari kalangan mereka itu azab. Azab seksaan yang sangat pedih. Azabun alim. Ingat tak? Jadi kita belajar lagi ayat-ayat tauhid. Jadi Allah adalah Rabb. Yang seperti saya kata tadi, bahawa ciri Rabb tu kita kena faham elok-elok. Jadi ketika sesuatu yang tidak ada ciri Rabb, bagaimana dia layak untuk dijadikan ilahun? Ilah ni makna yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah. Jadi kalau tidak ada ciri-ciri makna Tuhan yang boleh mencipta, boleh memiliki, boleh mentadbir, menguruskan seluruh ciptaannya, tidak layak. Sebab itulah Allah kata, La ilaha illallah. Tiada ilah melainkan Allah. Satu je, Allah yang Maha Esa. Itu sebab dalam 2 ayat tadi disebut dengan jelas. Ilahun wahidun. Ilah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu, tidak ada partnership. Dia sendirian. Itu yang kata Allah ilahun wahidun. Sebab itu kita kena lihat dia punya cara penyampaian ayat-ayat, 2 ayat yang saya catatkan di papan itu. Sekarang mari kita melihat surah 7, surah Al-A'raf ayat 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ayat ni panjang sikit. Allah nak cerita tentang rububiyah dia. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Inna rabbakumullah. Kadang-kadang Allah dahulukan kalimah Allah. Seperti dalam ayat surah Ali Imran, Allah sebut Innallaha rabbi wa rabbukum. Kan didahulukan kalimah Allah. Sesungguhnya Allah itu Rabb aku dan Rabb kamu. Tapi dalam ayat ni kita lihat pula. Didahulukan dengan kalimah rabbukum. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kamu itu ialah Allah. Dijelaskan lagi. Allazi, dialah. Allah itulah. Yang khalaqas samawati wal arda. Yang telah menciptakan petala langit dan bumi. Fi 6 ayyam, dalam tempoh 6 masa. Summa stawa alal arsh. Kemudian dia beristiwa atau bersemayam di atas arash. Yughshil laylan nahar. Ia melindungi malam dengan siang, yang mengiringinya dengan deras. Yatlubuhu hasitha. Wasyamsa wal qamar wan nujuma. Dan dia pula menciptakan matahari, bulan serta bintang-bintang. Musakharatim bi amri, semuanya tunduk patuh kepada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan mencipta dan urusan pemerintahan. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabarakallah, Maha Suci Allah, Rabb kepada seluruh alam. Ingat balik tu. Jadi kalimah ni Allah guna kalimah yang sama seperti lafaz yang kita baca di dalam Hamdalah Rabbil Alamin. Ni pun sama. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ayat ni kita baca tadi panjang. Allah nak menceritakan itulah ciri-ciri rububiyah Allah tadi. Ciri yang pertama Allah kata, Allah itu sebagai Rabb tadi kerana dia telah menciptakan petala langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Kemudian dia mengaturkan bagaimana perjalanan matahari, bulan, bintang-bintang ni semua berfungsi mengikut perintah dia. Ini Allah nak cerita dia memerintah. Bagaimana dia mengatur alam ini. Contohnya penciptaan dari siang jadi malam, malam jadi siang. Semua bentuk pemerintahan itu di bawah kekuasaan Allah. Kemudian Allah sebut pula. Ala lahul khalqu wal amr. Segala urusan mencipta. Itu yang katakan bahawa ciri-ciri Rabb tu di sini dalam ayat ni jelas. Allah kata, kamu lihat, segala urusan mencipta tu ala lahul khalq. Bagi Allah lah. Mana milik Allah lah urusan mencipta. Kemudian wal amr, dan juga urusan pemerintahan. Mentadbir, mengurus alam ciptaan Allah ini hak Allah. Dan itulah yang kita sebut bahawa ciri-ciri Rabb itu mencipta, mengatur, memerintah, dan segala-gala ni hak dia. Ini dalam ayat ni dijelas. Itu yang kita memahami kenapa kita kata ciri Rabb tu ada 3 berdasar pada dalil ini. Kita lihat. Tabarakallah. Kemudian kita mensucikan Allah itu
Kerana apa? Kerana dialah Rabb kepada seluruh alam. Diulang lagi tu. Allah nak cerita, Allah kata, akulah Rabb kepada seluruh alam. Itulah kalimah Rabbul Alamin. Di dalam Fatihah kita membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah tu kerana apa? Kerana Allah itulah Rabb pada seluruh alam. Rabb kita dan Rabb seluruh alam. Jadi faham baik-baik di situ bahawa Allah nak mengajar kita supaya mengenali dia sebagai Rabb. Sebenarnya banyak lagi lah semalam kita dah baca dah ayat-ayat yang menjelas konsep rububiyah Allah itu. Dalam ayat 164 saya dah jelaskan. Hari ini kita tambah lagi. Sebenarnya di dalam Al-Quran tuan-tuan perempuan banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang sifat-sifat rububiyah Allah ni. Ketika mana Allah memerintah kita membaca alam ini, suruh melihat bagaimana burung-burung terbang tanpa jatuh. Kemudian Allah menyuruh kita melihat kapal yang berlayar di laut bagaimana ia tidak tenggelam. Banyak ayat-ayat yang nak menceritakan bahawa di sanalah membuktikan ciri-ciri rububiyah Allah itu. Kemudian Allah juga sebagai Rabb, dia memiliki semua ciptaan. Tadi dalam ayat di atas kita sebut yang jelas itu, disebut ala lahul khalqu wal amr. Mana ada dua ciri iaitu, saya tulis sini, al-khalq. Al-khalqu wal amr. Mencipta, kemudian memerintah. Itu satu ciri. Kemudian dalam ayat ni kita melihat pula surah, mari kita melihat surah 20, surah Taha ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Lahu, baginya. Nampak? Di situlah yang diberi maksud Allah tu memiliki. Baginya, kepunyaannya. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa saja yang berada di langit, di petala langit, dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah, maknanya di dalam bumi. Kita ni kan duduk dalam bumi, tengok ada Allah mencerita dengan terperinci, lengkap. Allah kata, baginya, makna milik Allah. Allah yang memiliki apa saja yang berada di petala langit, samawat. Langit tu kan banyak, maka disebut dalam jumlah jamak, samawat. Banyak langit tu. Jadi segala yang ada di sana milik Allah. Kemudian apa yang ada di bumi. Kemudian apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi. Kemudian apa yang ada di dalam bumi, isi bumi. Lengkap seluruhnya Allah nak cerita tu. Itulah yang dikatakan Allah tu Rabb pada sekalian alam ni. Seluruh alam ini hak miliknya, lahu, baginya. Jadi itu sebab kita kata ciri Rabb tu memiliki, lahu. Ini menggambarkan dia memiliki. Lahul mulk wa lahul hamdu. Lahu ni makna ada dua kalimah, la, bagi, kemudian ha, dhamir dia. Lahu, baginya. Maka di situlah
diberikan bahawa ciri Rabb tu ada 3 dalil dia. Dua ayat tadi, ayat yang pertama menjelaskan 2 dalil, iaitulah mencipta dan memerintah. Kemudian ayat yang kita baca surah Taha ayat 6 ini menjelaskan bahawa segala sesuatu miliknya. Banyak lagi lah ayat dalil lain yang menyebut bahawa milik dia, seperti contoh lahul mulku wa lahul hamdu. Itu juga. Kemudian kita lihat dalam surah Baqarah ayat 29. Ayat Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang telah mencipta bagi kamu apa yang ada di bumi sekaliannya, semua sekali. Summa stawa ila sama. Kemudian ia menuju kepada kehendaknya ke arah langit. Fasawwahunna, lalu diciptanya 7 langit dengan sempurna. Fasawwahunna 7 samawat wa huwa bikulli syai'in alim, dan ia mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ini juga dalil menunjukkan kekuasaan Allah itu sebagai Rabb, bahawa dia mencipta bumi, kemudian menuju ke langit, cipta 7 petala langit. Kemudian mari kita melihat pula surah 6. Surah 6 ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Katakanlah, sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah? Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Sedangkan Allah itu dialah Rabb kepada segala sesuatu. Allah bertanya balik kepada kita. Patutkah kita? Jadi kita orang yang beriman, kita sudah yakin dan beriman sungguh-sungguh bahawa Allah itulah ilah kita, yang kita mengabdikan diri kepadanya. Dan kita yakin sesungguhnya Allah itulah Rabb yang telah mencipta kita, yang memiliki diri kita dan mengatur segala sesuatu di alam ini. Maka patutkah kita mencari Rabb yang lain? Itu satu persoalan yang kita sendiri mana kena jawablah. Tentulah tidak patut. Maka akhirnya kita mentauhidkan Allah, kemudian melaksanakan perintah Allah, memuji Allah. Maka kita pun melafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah itu kerana Allah itu Rabb pada sekalian alam. Itu sebab kalimah itu sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna kita dah menyebut kedua-duanya, uluhiyah dan rububiyah Allah. Jadi banyaklah ayat-ayat yang nanti kita akan ketemu dalam surah-surah lain di mana Allah menyebut tentang Allah itu adalah Rabb kepada seluruh alam. Mari kita lihat lagi satu ayat di dalam surah 7 ayat 140.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Nabi Musa berkata, patutkah aku mencari ilah untuk kamu selain Allah, padahal ia telah melebihkan kamu atas kalian manusia. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kaum dia. Kalau kita baca kisah-kisah Bani Israel, kita tahu bagaimana Bani Israel ini satu kaum yang degil. Mereka dah beriman, dah percaya, dah beriman dengan Allah elok dah. Tiba-tiba mereka lalu satu kawasan melihat sekumpulan manusia menyembah berhala. Mereka minta pula nak kepada Nabi Musa nak bersembah berhala. Kan pelik akhlak Bani Israel ini. Itulah jawapan sebab tu Nabi Musa mengingatkanlah kepada kaum dia. Apakah patut kamu nak mengambil ilah lain selain Allah? Sedangkan kamu tu Allah dah jadikan kamu, bagi kamu bermacam-macam kelebihan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut tentang uluhiyahnya, ilah. Dalam ayat sebelumnya Allah tanya, Qul aghairallahi abghi rabba. Nampak ada perbezaan tu. Ayat sebelumnya kita baca surah 6, ayat 164, dia menyebut tentang rububiyah. Yang ini tentang uluhiyah. Adakah patut kamu mengambil ilah lain selain Allah? Maknanya di situ hakikatnya Allah. Tetapi dalam ayat sebelumnya disebut dalam bentuk rububiyah. Dalam ayat ini disebut dalam bentuk uluhiyah Allah. Jadi ingat bahawa kita orang yang beriman ini, kita diingatkan oleh Allah. Tidak ada ilah. Jadi hari ini sebenarnya banyak ayat-ayat yang kita kupas hari ini masih di dalam lingkungan tauhid kita kepada Allah. Jadi di awal tadi saya menyebutkan tentang Allah menegaskan bahawa hanya Allah itulah ilahun wahidun. Ya, ilah itulah ilah wahid. Kemudian di dalam di ayat-ayat yang kemudian banyak saya menceritakan bahawa Allah itu Rabb. Itulah di mana dua ayat yang disebut ala lahul khalq wal amr. Yang ini menyebut dua ciri. Rabb itu yang pertama khalqu, mencipta, al-amru, memerintah. Kemudian dalam ayat yang lain disebut pula lahu, mana baginya. Itu menggambarkan sifat Allah, ciri Rabb, memiliki. Itu sebab bila disebut Rabb itu merujuk kepada Allah yang mencipta. Kemudian Allah yang mencipta, memiliki, memerintah. Kemudian yang ketiganya memiliki. Itulah tiga ciri itu berdalil kepada ayat-ayat yang telah dibacakan. Jadi tuan-tuan dan puan, kuliah kita pagi ini insya-Allah setakat itu dulu. Saya akan buat catatan nota kuliah yang kita bincangkan pagi ini.